والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من الظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوره لي ما أشكل حتى يفهم. إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. Ya Allah, limpahkan rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang akan mengeluarkan kami dari kegelapan dan keraguan, yang akan memuliakan kami dengan cahaya kefahaman dan akan menjelaskan kepada kami segala kemusykilan sehingga diberikan kefahaman. Sesungguhnya Engkau mengetahui sedangkan kami tidak mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala perkara yang ghaib. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami ini manusia yang tidak mengerti apa-apa kecuali dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tam bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim. Amma ba'. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya kepada semua ahli jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah SWT masih lagi memanjangkan usia kita untuk dapat kita sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dapat kita memperbaiki segala amal-amal yang telah kita lakukan mengikut jalan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita itu tidak menjadi rugi di akhirat nanti kerana amalan-amalan yang tidak mengikut jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang mengalami kerugian di akhirat nanti. Maka kita masuk kepada bab akhlak yang baik, hasil daripada solat yang sempurna. Seseorang yang menyempurnakan solatnya mengikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW akan menghasilkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, dan dia tidak akan meremehkan kebaikan sekecil apapun. La takhiran minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, kerana itulah yang akan menjadi penentu, yang akan menjadi penanggung dan juga menampal ibadat-ibadat kita yang rosak. Dan mengikut jalan yang dibawa oleh Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa min ahabbani qani ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku, dan sesiapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Adalah menjadi kewajipan bagi mereka yang menunaikan solat mempunyai akhlak yang terbaik. Mereka bergaul dengan masyarakat penuh lemah lembut dan bertolak ansur, pintar dan berakhlak terpuji. Kedudukan mereka di kalangan masyarakat seperti bunga yang berkembang mekar, berbau harum dan lembut. Mereka bersikap penyayang dan merendah diri. Ada sifat tawaduk, ada sifat merasa diri itu kekurangan dan tidak berbangga dengan apa yang dia ada, kerana segala yang dimiliki itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana mengucapkan perkataan yang baik adalah hasil daripada akhlak yang terpuji. Percakapannya akan dijaga, lisan akan dijaga. Dia tak mengumpat orang, dia tidak mengadu domba, dia tak maki orang, tak cerca orang sesuka hati.
dan dia tidak suka menyakiti hati orang lain. Manakala pengucapan perkataan yang buruk merupakan hasil daripada akhlak yang keji, kerana tidak menyempurnakan solat dengan benar, maka solat itu tidak akan dapat menjadi benteng bagi dirinya untuk dia melakukan sesuatu yang baik apabila dia bergaul dengan masyarakat. Ini juga yang disebut datangnya daripada hadis bahawasanya orang yang menyempurnakan dan memelihara atas sembahyangnya, rukunnya, segala disempurnakan. Daripada bermula dia mengangkat takbiratul ihram, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, duduk iftirashnya, sehinggalah dia memberi salam dengan bacaan-bacaan disempurnakan. Begitu juga dengan wirid-wirid yang warid daripada hadis Nabi SAW disempurnakan, tidak dipotong-potong. Maka keluarlah sembahyang itu putih bercahaya. Putih bercahaya-cahaya ini disebut dalam kitab Munyatul Musalli oleh Al-Imam Syekh Daud Al-Fatani hadis ini. Dan berkatalah sembahyang itu kepada dirinya, telah memelihara dikau Allah seperti barang yang kamu pelihara kami. Kita dah memelihara sembahyang itu, maka sembahyang itu akan menjaga kita, akan memelihara kita. Tetapi seandainya solat itu tidak disempurnakan dengan baik, yang terburuk yang dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menaik dalam keadaan hitam lagi kelam, digulung-gulung dia seperti seseorang yang menggulung akan kain buruknya, maka dipukul ke muka pelakunya, maka dikembalikan solat yang tidak sempurna itu ke muka orang yang melakukannya. Maka rugilah kita kalau kita tidak menyempurnakan solat kita. Jadi nak menyempurnakan ibadat ini perlu kepada ilmu, perlu untuk kita mendalami ilmu dengan benar-benar agar kita dapat menyempurnakan ibadat kita. Seumpama seseorang yang nak buat bangunan, nak buat bangunan, tuan-tuan, dia tak pernah belajar pun tentang bancuhan simen, tak pernah belajar pun tentang piling, tiba-tiba buat bangunan, runtuh bangunan tu, tak pernah belajar. Dia bukan arkitek, dia bukan jurutera, buat saja. Begitulah semayang. Semayang akan menjadi rosak kalau kita tak belajar secara bertalaki, secara mengambil ilmu daripada para alim ulama. Oleh yang demikian, akhlak yang baik menuntut jiwa yang pengasih dan bersikap lemah lembut. Ada juga orang yang bersolat tetapi akhlaknya buruk. Dia suka maki orang, bawa kereta, cilok sana cilok sini, tak sabar. Kalau ada orang yang perlahan depan dia, dia horn, maki pula orang. Ini bukan akhlak orang yang semayang. Baru-baru ni kita lihat sendiri berlaku, disebarkan di akhbar, disebarkan di mana-mana sekalipun, pergaduhan di sebuah masjid di Pantai Dalam, gara-gara perkahwinan. Saya tak nak sentuh tentang apa sebab tak, tapi kita nak sentuh tentang pergaduhan itu berlaku di rumah Allah. Apakah ini ciri-ciri orang yang sembahyang? Bergaduh di rumah Allah, tak menghormati rumah Allah, tidak beradab di rumah Allah. Apakah ini ciri-ciri orang yang sembahyang? Kalau orang itu sembahyang, dia akan menjaga. Itu sebab kita tak boleh nak menukar peribadi kita, tuan-tuan, kecuali kita menukar cara ibadat kita itu, dan ibadat itulah yang akan menjaga kita. Kerana seseorang tidak mampu untuk mengubah peribadinya dan tidak mampu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sebagaimana kalau kita faham la haula wala quwwata illa billahil azimul azim, tidak ada daya kekuatan untuk aku melakukan ketaatan tanpa izin daripada Engkau ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil azimul azim, tidak ada daya kekuatan untuk aku menghindarkan maksiat tanpa Engkau menjaga, memelihara aku ya Allah. Itu sebab baginda Nabi SAW dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala di zaman remajanya. Pernah Nabi SAW nak pergi bersama kanak-kanak yang lain nak dengar hiburan. Ada dulu Jom Heboh, Akademi Fantasi Asia dulu ada di zaman Rasulullah. Tapi ditidurkan oleh Allah SWT, sampaikan Nabi SAW tak pergi.
Jadi kita nak pemeliharaan Allah ke atas kita kerana kita memelihara solat yang kita persembahkan di hadapan Allah. Ini yang penting. Maka dengan itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan seorang yang bodoh itu tidak cerdik, bodoh. Apabila dia bangkit daripada tidur, dia kata apa aku nak buat. Ini orang bodoh, kata Imam Al-Ghazali, kerana dia tidak akan mampu untuk mengatur kehidupannya. Kalau dia yang mengatur kehidupannya, maka akan menjadi pincanglah kehidupan tu. Mungkin dia ada buat perancangan nak pergi satu-satu tempat, tak dapat pergi disebabkan beberapa halangan, kerana dia tak akan mampu. Orang yang cerdik, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, apabila dia bangun tidur, dia akan berkata apa yang Allah akan buat pada aku hari ini. Kerana kehidupan kita itu diuruskan oleh Allah, itu lebih baik daripada kita yang menguruskan diri kita yang kita tak mampu untuk mengubah keadaan diri kita. Dan orang yang menjaga solat yang dipersembahkan di hadapan Allah itulah akan melahirkan generasi terbaik dan juga akan menghasilkan akhlak dan budi terbaik. Ada juga orang sembahyang pergi juga KTM. KTM tahu tuan-tuan? Kuda Toto Magnum pergi sembahyang. Jadi solatnya itu tak boleh nak membenteng tinggi dia. Dia buat maksiat lagi, main judi lagi. Akhlak yang jahat pula menuntut sikap benci-membenci serta saling membelakangi antara satu sama lain. Mengumpat orang lain, ghibah, mengadu domba, telefon, hasut sana, hasut sini. Ini akhlak yang buruk. Akhlak yang baik adalah sesuatu yang tidak dapat disembunyikan kelebihannya di dalam agama. Adalah menjadi kewajipan bagi setiap individu muslim menzahirkannya, iaitu menunjukkan akhlak yang baik. Kepada siapa yang kita nak tunjukkan akhlak ini? Kepada Allah, bukan sesama makhluk. Kepada Allah. Tunjukkan kebaikan kita itu kepada Allah, bukan sesama makhluk saja. Kalau nak tengok orang baik, tuan-tuan datang masjid, memang orang baik belaka. Tapi keluar pada masjid, hari Jumaat tengok parking kereta, suka-suka hati, orang nak keluar payah. Dalam masjid nampak baik, tapi keluar saja bergaduh, parking kereta, sampai pecah cermin orang pun ada, tumbuk pun ada. Jadi macam mana akhlak yang baik? Menghalang perjalanan orang, ini akhlak yang buruk. Tidak ada dalam dirinya itu rasa bersalah kerana tidak menyempurnakan sembahyang. Sembahyang itu tak boleh menjadi benteng kepada diri dia. Walaupun dia dah sembahyang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, perangai masih buruk lagi, tak berubah. Panas baran, suka maki orang, suka herdik isteri dia, tidak berlaku baik kepada keluarga dia, tak ada bersikap ihsan terhadap keluarga sendiri. Apatah lagi, kadang-kadang dia bersikap ihsan kepada sahabat-sahabat handai, kawan-kawan, tapi tidak bersikap ihsan dan pemurah kepada isteri dan anak-anak. Contoh, pagi, mungkin sini tak berlaku, tempat saya berlaku. Pagi habis subuh, lepas sembahyang subuh, kena roti canai kedai, satu jemaah pergi, siap belanja kawan-kawan. Balik tangan kosong, isteri dia tanya, bang dah minum bang? Dah, aku dah minum dah kat kedai tadi. Tak ada bawa beli apa bang? Tak ada, kau buat sendirilah. Dia tak peduli isteri dan anak-anak. Kawan dia belanja. Ini akhlak yang buruk, tuan-tuan. Akhlak yang buruk macam ni lah. Isteri dia tak peduli, anak-anak dia tak peduli. Dia lebih pada kawan-kawan dia, nak tunjuk bahawa dia tu pemurah. Belanja roti canai, lepas subuh bawa kawan-kawan pergi kedai mamak ke, gerai ke, makan. Balik tangan kosong, isteri tanya, bang dah minum bang? Aku dah minum dah, aku dah minum lah. Siap tengking pula, isteri tanya baik-baik. Isteri tanya baik-baik. Siap tengking isteri dia. Aku dah minum dah tadi, ni kawan-kawan. Tak ada buat apa, tangan kosong, isteri menganga je. Isteri pun ambil tepung, ambil ni bancuh, buat dah cuk kodok, nak makan anak beranak. Laki dah kenyang dah, makan dengan kawan-kawan tadi, tak peduli kepada keluarga sendiri. Ini akhlak yang buruk juga.
Dan perbuatan seperti ini merupakan sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana pujiannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka ala khuliqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang terpuji. Allah puji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasa jannata taqwallahi wa husnul khuluqi." Kebanyakan perkara yang memasukkan manusia ke dalam syurga ialah ketakwaan dan mempunyai akhlak yang baik. Itu yang dapat syurga, orang yang ada akhlak yang baik, tidak ada rasa dendam dengan sesiapa, tidak menjatuhkan air muka orang lain, peribadi orang lain. Tapi payahlah tuan-tuan. Kebanyakan yang berlaku ni kadang-kadang di rumah Allah, bukan di luar. Bukan yang berlaku di kalangan orang yang tak sembahyang itu biasa. Dah tak sembahyang itu memang biasa. Ini orang yang sembahyang hari-hari datang masjid, bergaduh. Perebutan ahli jawatan kuasa bergaduh. Bila dah naik seorang EJK yang apa semua tu, buat pula fitnah, bergaduh lagi. Itu sebab saya teringat di masjid saya tuan-tuan, di masjid saya dulu Masjid Ar-Rahimah Kampung Padan, sekarang dah roboh, dah buat baru dah. Katanya mungkin tahun depan baru siap. Yang menjaga zon masjid itu daripada wilayah persekutuan ialah Al-Fadil Ustaz Zakaria Isa. Dia sekarang merupakan imam besar di masjid wilayah Jalan Duta. Dia yang menjaga zon-zon masjid ini tentang pentadbirannya. Kalau ada sesuatu yang berlaku, jadi semua orang akan pergi kepada dia nak melaporkan sebagainya. Sebelah pejabat dia tu ada satu bilik lagi, seorang ustaz. Saya rasa sahabat saya juga, Ustaz Helmi nama dia. Dia jaga pendaftaran perkahwinan. Pasangan-pasangan nak kahwin, pergi jumpa dia, isi borang apa semua tu, daftar. Jadi dia kata, saya cemburu, dia kata, tengok Ustaz Helmi sebelah tu yang masuk keluar senyum dia sebab nak kahwin. Tapi yang masuk dekat saya ni pening kepala, dia kata. Datang kuat daripada ahli jawatan kuasa masjid ni mengadu begini, datang pula masjid ni mengadu begini, mengadu begitu, masing-masing. Pening kepala dia tuan-tuan. Ini orang masjid, orang yang diamanahkan jaga masjid. Datang pula orang luar menghasut pula, ini AJK ni makan duit ni, ini AJK ni apa ni, ini pengurusi ni teruk ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah kerja kita. Sebab penyakit SMS itu ada dalam hati kita, iaitu susah melihat orang lain senang. Tengok orang jadi nazir, dia mula cemburu. Tengok orang jadi bendahari, tengok jadi setiausaha, mulalah dia nak jatuhkan. Itu sebab saya pernah duduk mesyuarat dulu, orang panggil saya tak nak jadi AJK. Sampai ketuk meja nak bertumbuk dengan imam pun ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ke orang semayang. Ini ke orang yang semayang. Orang semayang tak macam tu. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan rahmatnya tu, nikmatnya tu 99% yang disimpan di akhirat, 1% saja diturunkan ke atas bumi ini. Itulah yang manusia hidup dengan berkasih sayang sesama insan. Bukan saja sesama insan, tetapi sesama makhluk, kepada binatang. Perlu juga berkasih sayang kepada binatang, tidak menginaya binatang dan sebagainya. Begitu juga kepada tumbuh-tumbuhan. Dilarang kita membakar pokok hidup-hidup, biar dia kering dulu baru bakar, kerana pokok itu masih lagi bertasbih kepada Allah. Itu sebab saya teringat, kadang-kadang kita tak sedar tuan-tuan, kita menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berlaku kepada al-fakir ilallah, kepada saya sendiri yang serba daif dan jahil ini waktu kecil dulu. Jadi makan sebiji buah mangga yang jatuh daripada pokok, akhirnya buah tu masam. Saya pun campak, saya cerca, saya kata, masam mangga ni. Arwah datuk saya merupakan tuan guru yang mengajar tasawuf. Dia kata,
perbuatan siapa yang engkau cerca tadi itu? Itu dia. Perbuatan Allah yang menjadikan buah itu masam. Yang kau cerca sama suruh. Itu saya masih ingat lagi waktu saya kecil lagi. Waktu tu kecil kita tak kerti apa lagi. Makan rambutan masam buang, laut tak sedap pun kita merajuk. Padahal itu rezeki hidangan datang daripada Allah. Pergi kenduri. Kalau tak sedap, itulah yang Allah bagi pada kita. Tak suka, diam. Jangan cerca makanan. Ini akhlak yang baik. Kerana itu datangnya daripada Allah. Dan Allah bagi kepada kita untuk menguji kita. Berlaku di zaman Rasulullah SAW, seorang Yahudi. Seorang perempuan Yahudi. Nabi SAW sedang berjalan dengan para sahabat. Datang seorang Yahudi bagi limau kepada Nabi SAW, sebiji buah limau. Nabi pun kopek limau tu, makan sulas. Nabi senyum. Makan sulas, senyum. Sulas, senyum. Sampai habis, perempuan Yahudi itu pun berlalu. Dia hadiahkan Nabi buah limau. Sahabat tanya, ya Rasulullah, selalunya engkau ni ya Rasulullah kalau makan tak pernah lupakan kami. Kenapa tak bagi kami buah limau yang kau makan tadi? Apa kata Rasulullah SAW? Engkau tahu tak buah tu macam mana rasanya? Kalau aku bagi kalian makan, kalian akan mengherdik perempuan Yahudi tadi kerana memberi buah yang masam. Nabi jaga akhlak agar tidak terguris perempuan Yahudi yang bagi buah limau yang masam tadi kepada dia. Nabi makan sulas, senyum. Makan, senyum. Dan tak bagi kepada sahabat. Takut sahabat marah kepada perempuan Yahudi tadi kerana memberi buah masam kepada Rasulullah SAW. Begitu akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sayyidina Usamah bin Zaid mengatakan, katakanlah kepada kami wahai Rasulullah, apakah pemberian paling baik yang diberikan kepada manusia? Lalu baginda Nabi SAW bersabda, maksudnya akhlak yang baik. Itulah akhlak yang perlu kita jaga, tuan-tuan. Akhlak yang baik itu hasil. Itu sebab sembahyang ini ada kesannya. Solat yang kita lakukan ini ada kesannya. Akan menghasilkan akhlak yang baik kalau disempurnakan segala rukun-rukunnya, bacaannya sampai habis. Disempurnakan semuanya. Barulah akhlak itu akan menjadi baik. Dan baginda Nabi SAW bersabda lagi, bu'istu liutimma makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu tujuan Nabi SAW, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jaga akhlak pada bulan Ramadan tak lama lagi. Kerana puasa itu benteng. Dan runtuhnya benteng kerana ribah dan percakapan yang dusta. Habis puasa. Rugilah. Penat, berlapar. Hanya percakapan dusta dan ribah, iaitu mengumpat, habis benteng, runtuh. Di dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW bersabda, asqalu ma yuda'u fil mizani khuliqil hasan. Sesuatu yang paling berat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbangnya ialah akhlak yang baik. Ini yang Allah timbang lebih berat lagi. Orang yang menjaga akhlak, Allah akan bagi kepada dia kebaikan kepada dia. Rasulullah SAW adalah seorang yang merendah diri dan bersungguh-sungguh dalam melakukan kerja. Tawaduknya Nabi SAW sebagai pemimpin, sebagai Nabi, sebagai utusan Allah, tetapi mempunyai perasaan merendah diri. Pernah seorang wanita yang datang nak berjumpa dengan Nabi SAW, datang nak jumpa Nabi SAW, ada hajat. Maka apa dijawab oleh Nabi SAW? Kau tunggu saja di kedai-kedai mana kedai di Madinah, bagi tahu mana kedainya, aku akan datang menemui engkau. Itu pemimpin yang baik. Dia tak ada bagi hubungi setiausaha saya, PA saya, bagi kad, nanti telefon tak dapat. Nabi SAW mudah ditemui. Mudah ditemui. Disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Di mana Nabi SAW apabila orang panggil dia, dia akan mengalihkan keseluruhan tubuh badannya ke arah orang yang memanggil tersebut. Bukan macam kita. Kalau kita dipanggil, ada apa? Macam tu kita. Nabi memalingkan keseluruhan tubuh badan dan memberi tumpuan kepada orang yang nak bercakap dengan dia, dan Nabi diam. Nabi diam.
mendengar perkataan yang nak disampaikan. Macam tu akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala memuji baginda Nabi SAW, dan baginda selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa yang diajar oleh Nabi SAW dengan adab-adab yang baik dan akhlak yang terpuji, agar kita juga berdoa sebagaimana doanya Nabi SAW. Allahumma asin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, perelokkan rupa paras dan akhlakku. Perelokkan rupa paras dan akhlakku. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Nabi SAW juga berdoa, wa zaini bil him. Ya Allah, perhiasilah olehmu akan diri aku ini dengan kelembutan. Biar lembut hati, suka dengan nasihat, suka kepada kebenaran, tidak berbantah-bantah. Minta kepada Allah agar hati menjadi lembut. Nabi tak doa minta kaya, minta jawatan, tak. Ya, Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni bil'im, Allahumma qini bil'im. Ya Allah, ya Tuhanku, kayakan aku ini dengan ilmu. Nabi minta ilmu. Wa zinni bil'him, perhiasilah akhlak aku ini dengan him, iaitu kelembutan. Wa akrimni bittaqwa, dan anugerahkan ilmu ketakwaan, iaitu ilmu yang takut sebenar-benarnya kepada Engkau ya Allah. Itu doa Nabi. Nabi tak minta, ya Allah Tuhanku, kayakan aku ya Allah dengan harta, dengan jawatan, menangkan aku pilihan raya. Nabi tak minta macam tu. Tak pernah Rasulullah SAW nakkan jawatan, nakkan sanjungan, tak pernah. Tapi minta akhlak terbaik, ilmu, hati yang lembut. Begitu juga Nabi SAW dalam hadis yang lain. Nabi SAW juga berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkan diriku daripada akhlak yang keji. Dijauhkan daripada akhlak yang keji. Minta Allah jauhkan, kerana yakin pertolongan itu daripada Allah, pemeliharaan itu daripada Allah. Itu keyakinan Nabi SAW, kerana Allah boleh mengubah seseorang itu kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh dan minta kepada Allah. Tetapi syaratnya, apa yang kita persembahkan di hadapan Allah hendaklah baik. Terutamanya dalam ibadat solat, itu yang kita persembahkan di hadapan Allah. Sebagaimana kita menyembahkan di hadapan Tunku Sultan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau bagi hadiah kepada Tunku Sultan, tuan-tuan, bagi kuih ke, bagi baju ke, kain ke, bocor kain tu, ataupun bagi kepada dia seorang dayang tu buta matanya, kaki tempang, marahlah Sultan tu, ini menghina aku ni, menghina aku. Macam itulah kita bagi pada Allah kalau tak sempurna. Tak sempurna. Lebih lagi kepada Allah yang kita persembahkan, tak sempurna, main cincaya sembahyang. Ini persembahan kita di hadapan Allah. Tunjukkan betul-betul yang kita itu menyempurnakan ibadat mengikut tuntutan sallu kama ra'aitumuni usolli. Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat, kata Nabi. Bukan ikut cara kita, bukan ikut tok nenek kita, mak bapak kita, kawan-kawan kita, tak. Tapi kita nak ikut yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Bersalawatlah tuan-tuan, bersalawatlah. Apabila saya menyebut nama Rasulullah SAW, kita bersalawat, maka itu akan mendapat faedah dan kebaikan kepada kita. Kita nakkan syafaat daripada Nabi, tapi bersalawat mulut tak terbuka. Macam mana nak bersalawat kepada Nabi tak terbuka mulut kita? Tapi kalau tengok Selangor lawan Kedah, gol satu ya, terbuka mulut kita, gol. Secara automatik. Bersalawat tak boleh. Tak boleh bersalawat. Susah sangat kan nak bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Orang yang
Bakhil, kata Nabi SAW, ialah orang yang apabila nama aku disebut, dia tidak bersalawat ke atas aku, kata Nabi. Itu yang doa Jibril AS tu. Ketika Nabi SAW menaiki mimbar tu, di antaranya ada tiga doa. Ketika datangnya bulan Ramadan, maka cilakalah orang yang apabila datangnya Ramadan tidak dapat pengampunan daripada Allah. Amin, kata Nabi. Cilakalah mereka yang masih mempunyai kedua orang tua tetapi dia tidak dapat masuk syurga kerana tidak dapat buat baik kepada kedua orang tua. Amin, kata Nabi. Yang ketiganya, cilakalah mereka yang apabila nama engkau tidak disebut, dia tidak bersalawat, kata Jibril AS. Amin, kata Nabi. Kita tak nak hidup dalam kecelakaan kerana kita lupa kepada kekasih Allah. Apatah lagi dalam menghidupkan sunnah Nabi SAW, man ahya sunnati anda fasada ummati falahu ajrin syahid. Dalam riwayat yang lain disebutkan sebagai falahu ajrami atin syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rosaknya umat aku, dia mendapat ganjaran 100 mati syahid. Itu janji daripada Nabi SAW. Lalu Allah SWT memperkenankan permintaan baginda Nabi SAW. Allah telah memperkenankan doa Nabi dan Allah memelihara Nabi dengan akhlak yang baik, hati yang lembut dan akhlak yang terpuji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kerana doa ini benar-benar doa yang ikhlas. Kerana Allah SWT tidak akan mengembalikan tangan hamba-hambanya dengan sesuatu yang kosong. Allah itu sifatnya, diantaranya sifat Allah pemalu. Dia tak nak kembalikan tangan yang kosong, dia akan isi. Tetapi bila dan kena jaga adab-adab di hadapan Allah, barulah dapat doa itu dimakbulkan. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibun da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku Allah senantiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta lurus. Barulah Allah SWT memperkenankan doa bersungguh-sungguh. Ya Allah, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Tengah malam menangis. Tapi kalau berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seumpama hari Jumaat, imam baca doa, habis sembahyang Jumaat, kita pula tergesa-gesa pergi kerja. Subhanallah, banyak. Ini kadang-kadang dalam form moden ni boleh menjadikan payah juga. Jadi kita tergesa-gesa pergi kerja. Ada juga di antara mereka sambil pakai kasut tadah tangan. Amin, amin. Sambil berjalan. Amin, amin. Imam baca doa. Macam mana doa nak dapat? Tak ada rasa gerun, tak ada rasa pengharapan di hadapan Allah. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Cuba tengok hari Jumaat, sambil jalan, sambil berbual. Ada di antara mereka itu apabila imam berdoa, kita mendadah tangan mengharap, kerana doa itu pengharapan kepada Allah. Dia sambil duduk, tangan tak ada, ini main handphone. Ini nak doa dengan Allah, Allah dah bagi. Siapa nak bagi cik? Kalau kita minta dengan orang pun orang tak nak bagi, tuan-tuan. Macam tu minta dengan Allah, tak menjaga adab. Ini kebanyakan berlaku. Sambil berjalan, amin. Sambil punya, amin. Cuba tengok penduri kedara. Kalau baca afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, kemudian baca doa tahlil. Sambil masak, sambil makan, amin, amin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sambil sokok pun ada.
sebelah tangan amin amin sokoh. Minta dengan Allah macam tu. Dia dengan Allah tu bapak saudara dia. Ini katakan tak ada adab dengan Allah. Mana mungkin Allah nak mengabulkan doa hamba-Nya yang tak ada pengharapan, seolah-olah ya Allah kau nak bagi-bagilah, kau tak nak bagi pun kau sukalah. Macam tu. Dia tak ada rasa gerun, tak ada rasa pengharapan minta dengan Allah. Nak minta dengan menteri pun tuan-tuan, perlukan saluran. Bukan mudah. Nak minta bring pun kena isi borang. Tu baru 500 ya. Bukan banyak mana pun. Ini nak minta dengan Allah. Cincai ya, sambil sarung stokin, sambil pakai kasut, sambil bersembang. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita kerana mereka tak kenal Allah. Mereka tak tahu mereka itu sedang bermunajat dengan siapa. Apakah dengan Allah ataupun hanya ikut-ikutan saja. Maka dengan itulah mereka tidak menjaga peradaban, adab-adab dan akhlak apabila masuk di dalam rumah Allah dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diminta jauhkan daripada kita itu tidak berakhlak di hadapan Allah, lebih-lebih lagi di hadapan Allah. Kalau depan Tengku Sultan, cuba kita tengok. Kalau kita duduk istana, minta maaf tuan-tuan. Kalau kita duduk istana, macam mana kita duduk istana? Cantik. Macam mana kita duduk waktu kita kahwin dulu? Waktu kita bersanding dulu. Cantik duduknya. Biar kameraman ambil gambar, orang tengok pun tengok kita seronok. Takkanlah waktu bersanding dulu, Masya Allah, tabarakallah. Ini kursi pengantin. Saya kalau mengajar memang ada praktikal. Ini kursi pengantin. Takkan waktu bersanding duduk macam ni? Ada tak orang bersanding duduk macam ni? Kameraman pun kata, bang turunkan kaki lah bang. Ini nak ambil gambar bang. Ini kita menghadap Allah. Depan Allah. Depan Allah orang duduk masjid selamba ya. Kaki kadang-kadang dihadapkan ke arah kiblat, belunjuk dia menunjukkan telapak kaki ke arah kiblat. Ini berlaku di mana-mana saja. Seolah dia tak tahu dia berada di mana. Kita berada di rumah Allah yang didatangi oleh para malaikat yang melihat kita itu sebagai hamba Allah. Kerana tak ada keyakinan. Baik, azan terlebih dahulu. Masuk waktu dah. Azan dulu. Allahu Akbar. Lagi 4 minit. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Berdasarkan ayat di atas yang kita bacakan tadi dengan hadisnya, kita dapati Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi SAW, dan Al-Quran juga yang membentuk kepribadian baginda Nabi SAW. Lalu akhlak baginda Nabi SAW menjadi indah seperti Al-Quran. Dikatakan oleh para ulama terdahulu seolah-olah Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Itu sebab dengan kalam Allah juga kena beradab tuan-tuan. Dengan kalam Allah, dengan Al-Quran kena beradab. Muliakan Al-Quran. Macam mana yang dikatakan memuliakan Al-Quran? Ini di antara dua tangan. Tangan mana yang mulia? Apakah tangan yang kanan ataupun yang kiri? Yang kanan. Kalau nak suratan amal kita diterima dengan tangan yang kanan. Apabila ambil Al-Quran, ambil dengan tangan yang kanan. Apabila pegang Al-Quran, pegang tangan yang kanan. Walaupun ada mikrofon, kita baca, gunakan mikrofon tangan kiri. Jangan tangan yang cebok tai ini kita pegang Al-Quran, kemudiannya mikrofon yang tak ada kemuliaannya kita pegang tangan kanan. Ini ramai yang berlaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as
Ini tangan kiri pegang Quran. Muliakan Al-Quran dengan memegang tangan kanan. Ambil dengan tangan kanan kerana Al-Quran ini mulia. Itu. Ini barulah akhlak kita menjadi baik. Kita kalau waktu musabaqah kan, musabaqah je tengok waktu musabaqah tilawah Al-Quran. Dulu dipanggil musabaqah. Sekarang dipanggil tilawah Al-Quran. Duduknya cantik. Kemudian Al-Quran tu duduk buka elok. Surah mana dia nak baca tu, dia buka cantik, dia buka je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa sebab dia buat macam tu tuan-tuan? Sebab kamera ambil gambar, orang tengok. Tapi kalau kat rumah, kenapa jadi macam tu? Tak sampai pada hati keimanan itu yakin dengan kemuliaan Al-Quran. Jangan di hadapan makhluk saja kita menunjukkan akhlak. Tapi saya katakan tadi, tunjukkan kebaikan kita di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Depan makhluk tak perlu. Sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, sembunyikan kebaikan yang engkau lakukan sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan yang engkau lakukan. Azan terlebih dulu, InsyaAllah. Barakallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wa fadilah wasyarafa wad darajatil aliyatil rafi'ah wa basum maqam mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang boleh baca selawat, insya-Allah kita baca selawat kali ini. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu qulu raja'na bikulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Jadi selepas daripada azan yang dilantunkan tadi itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan barang siapa yang menadah tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa azan tadi itu, maka wajiblah untuk dia mendapat syafaat daripada aku, kata Nabi SAW. Tapi nak baca betul-betul lah, nak baca betul-betul, bukan setakat habis la ilaha illallah kata Tuan Bilal tadi, kita dah cepat tak tahu apa dia baca. Ramai macam tu, dia tak tahu apa dia baca. Dia tak menjaga maras-maras di dalam huruf membaca doa tu. Allahumma rabbi hazil da'wati tammah wa salati qa'imah. Dia tak jaga. Ini yang tak jaga, yang tak banyak menjaga membaca doa. Jadi macam mana nak mendapatkan kebaikan? Tak lama lagi masuk bulan Rajab. Bulan Rajab pun kena doa dengan betul-betul. Allahumma barikhna fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bukannya Allahumma barikhna fi Rajabin. Dia tak ada tanwin dekat situ. Ramai yang kadang-kadang kita dengar imam pun baca Rajabin, Rajaban, Rajabin. Dia telah bertukar menjadi nama, maka menjadi Allahumma barikhna fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau kita dengar kisah tuan-tuan, kalau ada orang Arab kat belakang tu ketawa dia, kik. Apa orang Melayu baca doa macam ni? Malu lah.
Itu sebab pentingnya ilmu. Penting itu kita belajar. Baik. Said bin Hisham radhiyallahu taala mengatakan, saya telah masuk menghadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala dan bertanyakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, adakah kamu membaca Al-Quran? Saya menjawab, sudah tentu. Lalu beliau menyambung, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti Al-Quran. Isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Ummul Mukminin mengatakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama Al-Quran. Yang lebih mengetahui tentang akhlak seorang suami ialah isteri dia. Orang lain tak tahu. Nak tahu seorang tu baik tak baik, tanya isteri dia. Isteri saja tahu perangai laki dia. Panah baran ke, suka maki ke, kedekut ke. Jadi kalau nak tahu seseorang tu, tanya isteri dia macam mana perangai suami dia ni. Mudah tuan-tuan. Kerana isteri yang melihat sikap peribadi suaminya kat rumah macam mana. Depan orang baik, dia depan orang yang baik ustaz, belakang kat rumah tungking orang, anak dia sepak. Tapi depan orang cantik dia. Isteri yang tahu. Itu sebab ditanya kepada Sayyidatina Aisyah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membentuk kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok siapa yang bentuk? Allah. Dengan Al-Quran sebagaimana firman-Nya berbunyi, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang yang jahil, yang degil dengan kejahilannya. Orang tak nak belajar ilmu agama, kita berpaling. Orang tak nak dengar nasihat, kita berpaling. Orang kita sampaikan nasihat, dia tak nak dengar, pedulikan dia. Kerana kita tahu dia akan dibalas oleh Allah SWT di atas kejahilan dirinya itu, tidak mahu belajar ilmu agama. Jadi berpalinglah, kata Allah. Jangan pedulikan dia. Dia sendiri yang merugi besok. Apabila kedua kaki besok masuk ke dalam liang lahat, ketika itulah ruginya. Betapa dia menyesal besok. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya mereka tunduk di hadapan Allah pada hari kiamat besok seraya berkata, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah lihat dan dengar azab Engkau yang begitu pedih, ya Allah. Kembalikan kami ke atas muka bumi, kami nak beramal. Baru minta dengan Allah besok. Nak balik. Sekarang Allah bagi peluang. Wah, aku belajar. Tak peduli. Besok mengadu dengan Allah SWT. Allah balas balik. Dan lagi firman Allah SWT yang seringkali dibaca oleh Tuan Khatib. Itu sebab khutbah Jumaat jangan tidur. Tuan Khatib baca, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa iyyahi dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. Bagi bantuan pada kaum kerabat. Macam saya cerita tadi, belanja kawan-kawan saja roti canai, kaum kerabat dilupakan anak isteri. Berbuat baik dulu pada kaum kerabat, anak isteri, dan melarang daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar serta kezaliman. Dia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Firman-Nya lagi, walaman sabara wa ghafara anna dzalika lamin azmil umur. Dalam pada itu ingatlah orang yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang terhadapnya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang perlu diambil berat melakukannya, iaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang buat baik jahat dengan kita, kita balas dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Oleh itu maafkanlah mereka jika mereka sedia bertaubat. Jangan berdendam dan janganlah dihiraukan, kerana sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Ini berlaku kepada Abu Ya Said Muhammad Alwi bin Al-Maliki rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama tanah Hijaz, salah seorang tokoh yang menganut fahaman Wahabi, bernama Dr. Abdul Qadir Al-Sindi. Dia menulis artikel cercaan, hinaan, kejian kepada Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala dalam sebuah majalah Al-Jamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah, sehingga kan majalah tersebut tersebar di Mekah, di Madinah, penuh dengan kata-kata keji, cacian kepada Abu Ya Said Muhammad Alwi Al-Maliki, menyebabkan ramai orang ketika itu marah dengan perbuatan Dr. Abdul Qadir Al-Sindi tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Ya Said Muhammad Alwi Al-Maliki, dia ajak anak murid dia pergi ke Madinah ketika itu, pergi ke rumah Dr. Abdul Qadir Al-Sindi yang tidak mengenali siapa dia, tak kenal pun, masuk bagi salam, minum, kemudian bagi duit, bagi duit, hadiah. Setelah Abu Ya keluar daripada rumah itu dengan anak murid dia, akhirnya ada orang bagi tahu kepada Dr. Abdul Qadir Al-Sindi, kamu tahu tak siapa yang bagi duit kepada kamu tadi itu? Itulah ulama Mekah yang kamu caci, kamu hina, kamu keji dalam majalah kamu. Akhirnya dia kejar Abu Ya, dia peluk, dia merangkul, dia menangis dan mengatakan kepada Abu Ya, kalau inilah yang Tuan lakukan kepada saya, sungguhlah Tuan adalah keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak meraguinya lagi. Menyesal dia atas perbuatannya. Itu membalas dengan kebaikan. Begitu juga salah seorang ulama yang dihina oleh jirannya, jirannya mengumpat dia, sebarkan tentang keburukannya. Ulama tu akhirnya datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Malah dia dibawa sedulang buah-buahan, makanan. Ini ada sedikit makanan untuk tuan, dia bagi. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa kata ulama itu? Kerana Allah Tuhan telah pun memberi ganjaran kepada saya di akhirat nanti. Kita dapat orang mengumpat itu. Tuhan telah menghantar pahala untuk saya di akhirat besok. Orang mengumpat kita, kita dapat. Semayang dia, kita dapat. Puasa dia, kita dapat. Kita tak payah buat apa, relax ya. Habis semua kita ambil besok. Itu yang dikatakan orang yang muflis di akhirat. Inilah dia. Semayang dah habis, puasa dah habis, haji dah habis. Apa saja kebaikan dia semua dikaut oleh orang yang dia inaya, orang yang dia umpat keji. Buka surat dalam Hujurat, diceritakan di dalam Al-Quran tentang orang-orang, ciri-ciri orang yang muflis di akhirat besok. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wal yafu wal yasfahu la tahibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan sebaliknya hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani, iaitu memaafkan kesalahan orang lain, tidak ada rasa dendam, tidak simpan dalam hati, tidak ada rasa benci, tak ada rasa kau dah buat aku siap kau, aku buat kau balik. Itu kita ada dendam, kita balas lebih lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Allah suruh, Allah perintahkan tolak kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau bersikap demikian, maka orang yang menaruh rasa pemusuhan terhadapmu dengan serta-merta seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Akhirnya jadi kawan kita. Orang yang memusuh dengan kita tu. Tapi kalau api dengan api habis terbakar. Terbakar. Itu sebab kalau orang sedang marah dia menjerit-jerit, tuan-tuan. Oh, jerit-jerit.
Orang sana menjerit, dia pun menjerit. Padahal duduk dekat-dekat dia. Itu menunjukkan jauhnya hati seseorang itu semakin jauh. Semakin kuat jeritannya, semakin jauh. Tetapi orang yang berkasih sayang, dia bercakap berbisik-bisik. Tak percaya tengok orang baru lepas kahwin, senyap je malam-malam. Dia tak bising. Itu orang sedang berkasih sayang. Orang lain tak dengar pun apa dia bisik. Orang bercinta lah, cakap slow je. Tak dengar pun, dia dua dia dengar. Itu orang berkasih sayang dan menunjukkan hatinya dekat. Hatinya semakin dekat. Itu kena ada macam tu sikap kita, iaitu hati kita itu dekat. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Iaitu orang-orang yang menermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang tidak ada dendam. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang melakukan kebaikan, yang tidak ada menyimpan perasaan marah terhadap orang lain dan memaafkan kesalahan orang lain. Kita kena blok, mulalah mengamuk macam-macam. Itu kadang-kadang tu datangnya ujian daripada Allah. Allah nak tengok kita macam mana. Kadang-kadang kita bawa kereta besar, yang depan tu orang tua, bawa kancil 600 cc, tak boleh laju. Kita bawa Lexus, bawa Mercedes, bawa BM, kita horn dia, oi tepi lah, mana cepat ni. Bukan dia tak nak kereta macam kita, dia pun nak. Dah Allah takdirkan dia miskin, itu saja yang dia mampu. Kadang-kadang Allah hantar ujian kepada kita macam tu. Kadang-kadang Allah hantar kepada kita orang yang meminta sedekah ke rumah kita. Assalamualaikum, Assalamualaikum, minta derma, Assalamualaikum. Apa derma ni? Tutup tingkap. Tak jawab pun salam. Di zaman salafus salih, apabila datang orang ke rumah mereka, datang minta sedekah, minta derma, dia sujud syukur kerana Allah telah menghantar pahala kepada mereka. Tak payah dia keluar cari pahala dah, boleh dia keluar duit. Jadi kalau orang masjid datang ke rumah tuan-tuan, Assalamualaikum, kita nak buat moreh untuk bulan Ramadan, tunggu tuan, nanti saya keluar ambil duit lagi. Apa salah lagi? Kita nak juga moreh, kita nak juga buka puasa dekat masjid. Jangan buka puasa dengan kangkung, tuan-tuan. Bagilah sikit masjid, hantar beras, hantar susu, hantar gula, bawa kuih. Ini lenggang kangkung ni, laki bini datang. Lepas tu komplain pula tu, tak sedap apa masjid buat ni, teh pun tak rasa susu, makan pun tak sedap. Padahal dia sendiri tak nak bawa susu, tak nak bawa gula, tak nak bawa teh. Bantulah, jangan makan free je ke masjid. Kita ni masjid ni kita buat macam welfare, tuan-tuan. Minta maaf lah saya cakap. Tadi saya duduk dekat luar tadi tu, saya sampai awal 6.30 saya sampai biasanya. Saya duduk, berapa banyak kereta masuk, tunggu. Laki tunggu dalam kereta, bini pergi terkencing. Kau masuk kereta, cabut. Kan laki pula pergi terkencing, cabut. Dia buat macam welfare, buat macam tandas awam di masjid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada juga isteri yang masuk dalam tandas, suami tunggu dalam kereta, sambil tu bersihkan kereta, ambil yang habuk-habuk 3 getah, habis kotor masjid. La ilaha illallah. Ini orang yang sembahyang akhlak tak betul. Dia tak bantu masjid, tak nak jaga kebersihan masjid. Kalau tak percaya, tengok tandas masjid. Dia tak peduli. Tu siapnya kerja, biarlah. Padahal dia juga yang nak guna. Kalau dia tak guna, anak dia nak guna, kawan-kawan dia nak guna. Apa salah kita ambil air, pancitkan, siram? Rugi ke? Dapat kebaikan. Tapi kita tak buat. Ini masalahnya kita. Kemudian kita komplain lah, apa masjid pada baru sebelum ni kotor. Takkan semua nak letak tanggungjawab kepada Imam Bilal siap. Kita lah. Kadang-kadang tengok air meleleh dekat masjid tu. Cuba rumah kita cepat, kita beli paip tukar. Takut bayar nanti air, bayar bil tinggi. Masjid dan tak, bukan aku punya urusan.
Ini masalah. Sikap kita itu tak nak kita ubah. Cuba dengar satu riwayat. Salah seorang wanita yang meninggal di Masjid Nabawi. Ketika itu Nabi SAW tidak diberitahu. Kemudian sahabat memberitahu, ya Rasulullah, semalam ada seorang wanita meninggal, kami telah kebumikan dia. Kenapa aku tidak diberitahu? Kata Rasulullah, kami tak sempat nak memberitahu engkau ya Rasulullah. Bawa aku ke kuburnya. Nabi SAW dibawa ke kubur wanita tersebut dan Nabi berdoa kepada Allah SWT kerana Nabi kasyaf. Nabi boleh mengetahui apa yang berlaku di alam barzah dan sebagainya. Allah SWT telah pun memperlihatkan kepada Nabi sampai hari akhirat. Semua Nabi daripada perkara yang dulu sampai sekarang telah pun diberitahui oleh Allah SWT kepada baginda Nabi SAW. Jadi apabila Nabi SAW berada di kubur tersebut, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, engkau tahu tak apa wanita itu sedang lakukan di dalam alam barzah sekarang ini? Dia sedang duduk di dalam syurga dengan memakai mahkota emas di dalam syurga. Apa kebaikan yang dia lakukan ya Rasulullah? Hanya kerja dia kutip sampah dalam masjid. Tengok ada kotor ambil masuk poket dia. Tengok ada kotor ambil masuk poket. Nanti keluar tengok ada tong sampah dia buang. Itu yang kerja dia. Itu yang kerja dia. Ini kalau kita buat kebaikan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, bantu Tok Siap. Tadi saya tengok Tok Siap, dia cuci kipas dan itu. Sana kalau kita datang kita bantu juga dia. Ganjaran pahala seorang Tok Siap tu tuan-tuan besar. Dia membersihkan rumah Allah. Kita dapat udara yang segar daripada kipas yang bersih itu. Ini kerja dia lah, kita tak buat. Allahu Rabbi, besar ganjaran dia. Tapi berapa ramai nak buat kerja macam tu? Tak ramai yang nak buat kerja macam tu. Tak ramai yang nak buat kerja macam tu. Baik. Lepas ni mohon minta jadi Tok Siap. Katakan Nazir masjid ke, kami semua nak jadi Tok Siap, kami tak nak gaji, kami nak tolong. Bawa vacuum ada rumah, vacuum. Bawa mesin rumput kat luar. Buatlah kerja amal. Ini bila masih buat gotong royong dia tak datang. Dia katakan nak makan baru datang. Innalillah. Tak maaf lah, saya duduk masjid lama dah tuan-tuan. Saya dah tahu dah masak dah perangai orang kita ni. Minta maaf lah. Saya bukan nak mengata, tapi itulah hakikatnya. Kenapa kita ni orang semayang akhlak tak baik? Itu saja. Kita orang semayang tapi akhlak tak baik. Kenapa? Ini kita nak menceritakan tentang akhlak. Patutnya kita orang yang semayang lebih lagi akhlak baik, lebih lagi menjaga kebersihan daripada orang-orang Jepun dan Korea. Cuba pergi Korea, pergi Jepun, tengok tandas dia. Tak ada pun kitab dan rasul turun kepada mereka. Tak ada. Dia tak belajar pun agama, tapi bersih. Kenapa orang kita jadi pengotor? Allahu Rabbi. Beza. Kerana sikap kita itu. Baik. Sikit lagi ya. Habiskan bab ni, lepas itu kita nak belajar masuk bab lain pula. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang diredainya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi huna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkataan yang tidak diingini. Dia ucapkan kata-kata yang baik kepada orang yang tidak beradab kepadanya, orang yang berjalan di atas muka bumi Allah. Ingat, hari ini kita berjalan di atas muka bumi Allah, di atas. Satu hari kita akan duduk di dalam perut bumi Allah. Sebagai penentangan terhadap akhlak yang baik, Allah SWT telah mendatangkan larangan daripada melakukan perkara yang keji. Hal ini terbukti dengan hadis-hadis yang begitu banyak. Setengah darinya ialah sabda Nabi SAW kepada isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala berbunyi, alaika birrifqi wa iyyaki wal unufi wal fuhshi. Hendaklah anda bersikap lemah lembut dan jangan sekali-kali bersikap kasar dan mengucapkan perkataan yang keji. Dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhidul kullu ja'tari khawazun sahabi fil aswaq
alimi bi amri dunya jahilin bi amril akhirah. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai perkataan yang buruk dan orang yang bodoh sombong serta orang yang melakukan perkataan yang keras di pasar-pasar. Mereka itu alim dalam urusan dunia tetapi jahil dalam urusan akhirat. Itu sebab masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT. Adapun pasar adalah tempat yang dibenci oleh Allah SWT kerana orang menjerit-jerit, berlakunya tipu daya dan sebagainya, dengan alat timbang-timbangannya dan sebagainya. Itu sebab Allah benci. Dan orang Islam itu tuan-tuan dan puan, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang orang muslim lain selamat daripada lisan, iaitu lidahnya dan perbuatannya. Orang Islam lain selamat, tak rasa sakit hati, tak rasa terinainya. Itulah orang Islam yang baik. Baginda Nabi SAW bersabda lagi, innallaha yubghidul fahishul bazi'u. Sesungguhnya Allah SWT benci terhadap mereka yang berkata keji dan orang yang buruk akhlaknya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sababan fuhasyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela dan tidak pernah berkata buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan tak cela, binatang tak cela, manusia pun tak cela. Kita kalau kucing masuk rumah kita balik nanti, ambil seekor ikan kat dapur tu, dia masuk ke tingkap, ambil, kita nampak, kita makilah, kita baling kucing tu. Sebab apa? Kucing tu kucing buruk, tak cantik. Cuba kucing yang bulu tebal tu, kita mandikan, kita bela dia. Sedangkan itu adalah ciptaan Allah. Itu ujian Allah kepada kita, ciptaan Allah. Sampaikan Allah mengatakan, apakah selayaknya engkau menghina makhluk ciptaan aku? Kita menghina ciptaan Allah. Sebahagian petanda yang menunjukkan kepribadian yang buruk dan bersikap fanatik. Semoga Allah SWT melindungi kita, ialah seseorang itu akan menjauhi saudara Islamnya hanya semata-mata mereka berselisih pendapat dalam satu-satu hal. Jauh seorang biru, seorang hijau, seorang pakatan, seorang barisan, gaduh tak lama besok tengok akan bendera raya tu, yang geng-geng hijau sini duduk dia, sini geng-geng biru cakap tak. Tapi semayang satu berjemaah, macam mana doa nak makbul? Dalam satu peristiwa Nabi SAW minta turun hujan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak turun-turun. Akhirnya Nabi SAW menyeru, wahai jemaah aku yang ada, aku menyeru kepada kalian, kalau ada di antara kalian di dalam jemaah ini yang memutuskan silaturahim, silalah keluar daripada majlis ini kerana kami nak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memutuskan, tak turun dia doa, tak diangkat doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Macam mana doa kita nak terangkat? Bergaduh. Allahu Akbar. Inilah. Demikian juga seseorang itu akan menegah orang lain daripada duduk bersama dengan musuhnya ataupun melarang daripada menziarahi musuhnya. Kau jangan gila dia tu. Aku memang tak suka dia tu. Dia hasut orang. Kau jangan pergi masjid Bandar Sungai Buloh tu. Itu masjid tu tak guna tu. Hasut orang yang nak pergi masjid. Allah. Ataupun dia akan menegah orang lain daripada membaca kitab-kitab karangan musuhnya itu. Pada anggapannya musuhnya itu adalah membuat bid'ah dan mengikut hawa nafsu. Oleh itu dia berpendapat bahawa tidak boleh dibolehkan membaca kitab-kitab mereka yang dimusuhinya itu. Ada orang kata kitab ni tak boleh baca, tuan-tuan. Tulis dalam sahabat, keluar dalam forum kitab ni, dia kata kitab Syiah. Jangan baca, dia kata. Jangan beli, dia kata. Padahal kitab ini ditahqiq oleh siapa? Ditahqiq oleh Datuk Haji Muhammad Saleh Ahmad, Timbalan yang dibentuk Persatuan Ulama Malaysia. Ditahqiq, disemak pula oleh almarhum salah seorang daripada guru kami, Datuk Dr. Muhammad Osman Al-Muhammadi rahimahullahi ta'ala. Ditahqiq juga oleh salah seorang sahabat kami, Profesor Madya Dr. Asmadi Muhammad Naim. Cari unsur-unsur Syiah dalam kitab ni tadi. Dia kata jangan beli kitab ni. Ini kitab Syiah ni, kata. Ini hasut orang. Allah. Perbuatan itu adalah salah satu contoh fanatisme dan menunjukkan
kemuflisan ilmu bagi orang yang melakukannya. Ini kerana perbuatan sebegini hanya dilakukan oleh kumpulan manusia yang tidak mampu bagi berhadapan secara berhujah. Demikian juga mereka tidak mampu duduk semeja berbincang dan berbahas tentang sesuatu kesalahan ataupun duduk berhadapan. Itu sebab orang yang bersalah, kalau kita orang berilmu lah, orang jahil jangan kita berhujah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku boleh berhujah dengan 10 ahli ilmu, tapi aku akan kalah berhujah dengan seorang ahli orang jahil. Orang jahil yang kita berhujah, orang tak ada ilmu, tidak ada landasan ilmu, itu jangan kita berhujah. Seumpama orang jahil mengatakan, pergi masjid apa, belum tentu lagi pun masuk syurga, belum tentu lagi dia masuk syurga pergi masjid tu. Sila kami ni yang duduk rumah, itu hujah orang jahil. Hujah orang jahil, tuan-tuan. Jangan kita layan hujah orang jahil. Memang kita tak confirm masuk syurga. Kita tahu kita lemah, kita ibadat amalan kita tak banyak pula yang rosaknya, perangai kita pun tak cantik mana. Tapi kita berharap kepada Allah, maka kita berusaha, kita datang masjid berjemaah, kita mengaji. Sebab kita tak yakin kita boleh masuk syurga, kita takut. Orang yang takut saja datang masjid. Orang-orang ni dia tak takut, dia relax kan? Dia relax, dia tak ada usaha. Jadi apa usahanya untuk mendapat syurga Allah? Berusahalah kamu, kata Nabi SAW, seumpama usahanya ahli-ahli syurga. Macam mana usaha ahli syurga? Takkan Imam Ahmad bin Hanbal yang solat 300 rakaat tiap-tiap malam, mana 40 tahun solat subuh dengan wudu solat isyak, tak tidur Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa dia buat begitu? Kerana nak datang syurga, redha-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala, tidak selayaknya bumi ini menampung diri Abu Bakar dan langit memayungi Abu Bakar kalau Allah tidak meredai Abu Bakar. Takut dengan Allah. Takut dengan Allah. Kalau Allah tak redha kepada dia, kita relax sama ada orang redha tidak. Itu sebab kita nakkan, ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Allah redha dengan segala pemberiannya kepada kita dan kita redha dengan apa yang Allah bagi. Baru dia cantik, redha meredai. Tapi kalau Allah tak redha, dia bagi tapi tak redha. Allah bagi tapi tak redha kepada kita. Itu yang kita takut. Habis sikit Demikian juga mereka tidak mampu duduk semeja berbincang dan membahas tentang sesuatu kesalahan. Bagi menjelaskan kesalahan dan perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh tuduh dengan hujah dan bukti yang jelas. Bahkan mereka hanya pada menuduh orang lain bid'ah sesat dan masuk neraka saja. Padahal individu berkenaan seorang yang lebih alim, warak dan zuhud berbanding dirinya. Ini ramai ni komen-komen dekat Facebook ni. Bila kita masukkan, dia kata kita ahli bid'ah, kita sesat, kita buat tahlil sesat, haram, kita buat Maulidul Rasul. Ini seumpama orang yang memuji seumpama orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihissalam. Ini kerja orang sesat ni. Malah dikatakan makanan yang dihidangkan ketika Maulidul Rasul itu lebih haram daripada khinzir. Kita buat sambutan Maulidul Rasul, kita buat malam cinta Rasul, dikatanya kita berdisko. Padahal kita itu adalah satu uslub dakwah untuk kita mengajak anak-anak remaja yang dulunya kaki Bukit Jalil, dulunya kaki Bintang Wak, dulunya tak kenal kepada Rasulullah. Akhirnya anak-anak muda yang dulunya hanyut, tak tahu, tak ada siapa nak mentarbiah, maka ada usaha daripada para habaib-habaib kita nak bagi secara fitrahnya. Manusia itu suka kepada hiburan, bawa hiburan secara Islam. Dataran mereka dulu, tuan-tuan, 4-5 tahun yang lepas, penuh dengan kemaksiatan, dengan artis-artisnya yang separuh bogel, dengan maksiatnya pemuda-pemudinya yang tak tentu arah. Tetapi apabila datangnya para habaib, bertukar wajah dataran mereka itu, mereka menyebut nama Allah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Mereka bersalawat ke atas Nabi, An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yada
memakai jubah, ada selendang, kerana selendang ini merupakan burdah dalam bahasa hadis-hadisnya, yang merupakan pakaian yang disukai oleh Rasulullah SAW. Anak muda yang dulu tak pernah pakai serban dah pakai serban, anak muda dulu yang tak mengenal siwak telah mengenakan siwak. Bagaimana uslub dakwah mereka? Ini yang kita bawa. Tapi tiba-tiba kita dituduh Syiah, kita dituduh sebagai orang yang wudu melampau, kerana dikatakan kita itu mempertuhankan Rasulullah. Kita tidak mempertuhankan Rasulullah. Berbeza dengan orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka mengatakan Isa itu anak Allah. Kita tidak, kita masih lagi sembahyang lillahi ta'ala. Dan kita mengetahui bahawa Nabi SAW itu hamba dan utusan Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah, yang memegang kepada akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ariyah dan Imam Abu Mansur al-Maturidiyah, yang berpegang kepada salah satu mazhab. Dan kita di negara kita berpegang kepada mazhab Asy'ari rahimahullah ta'ala, dan kita mengikut jalan tasawuf yang dibawa oleh Imam Abu Junaid dan juga Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama tasawuf dan yang mutabar. Itu ahli sunnah wal jamaah. Bukan kita mencela orang lain, mengatakan orang itu sesat, ahli bid'ah, ahli dhalal, orang yang pergi kubur dikatakan penyembah kubur-kuburion, orang yang buat nisfu Syaban, baca Yasin 3 kali dikatakan tak ada dalil, macam-macam lah. Macam-macam lah dikatanya. Ini orang yang tak jaga akhlak. Adapun ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mengatakan seseorang itu sesat dan menuduh seseorang itu kafir. Itu bukan metod ahli sunnah wal jamaah, tidak. Hatta kepada mereka yang melakukan maksiat pun kita doakan mereka itu agar mereka kembali ke jalan Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Bukan kita mencerca mereka, tetapi kita doakan agar Allah buka pintu hati mereka kembali ke jalan yang sebenar. Itu ahli sunnah wal jamaah. Tidak mencerca sesama Islam, kerana kita tidak tahu, mungkin orang yang kita cerca itu dulunya ahli maksiat, dia menjadi orang yang lebih baik daripada kita pada penghujung hayatnya. Mungkin dia yang dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika hampir kepada sakaratul maut, dia boleh mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sedangkan kita hari-hari pergi masjid, perangai buruk, cerca orang, hina orang, tak dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah di penghujung hayat kita. Itu sebab ahli sunnah wal jamaah bersikap lebih toleransi kepada semua umat Islam. Mereka yang ada syahadah di dalam hatinya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu tanda dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tidak suka kepada perbuatan kemungkarannya, bukan kepada orangnya. Hatta kepada orang kafir, orang Hindu, orang Cina, kita tak boleh hina dia kerana dia adalah makhluk ciptaan Allah. Yang kita tidak suka kepada kekufurannya. Itu ahli sunnah wal jamaah. Pegang kuat-kuat itu tuan-tuan. Kerana mungkin orang yang beragama Hindu dulu tu, orang yang beragama Buddha dulu, satu hari dia memeluk agama Islam, dia lebih baik daripada kita. Itu kita tidak dapat menentukan. Sedangkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu yang kita takut Allah membolak-balikkan hati kita. Yang dulunya kita beriman, dulunya kita kaki masjid, dulunya kita pakai ketayap, dah buka dah ketayap, dah tak pergi dah masjid, dah tak duduk lagi bersama orang-orang ahli-ahli khair, yang orang yang senantiasa duduk bersama dengan para ulama. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. Yang akhirnya yang lain tu tuan-tuan boleh baca sedikit. Yang kemudiannya kita pada bulan hadapan kita akan masuk kepada bab yang satu, iaitu ciri-ciri solat Nabi yang sahih. Ciri-ciri solat Nabi yang sahih. Ingat hadis Nabi yang terakhir yang saya bacakan, maghnistaba akhahul muslimi hawwalallah ufuquhu lahu ila duburihi yaumal qiyamah. Sesiapa mengumpat saudara Islamnya, sesama Islam, maka ini hadis, kabul ataupun jalan air kencingnya diputar ke duburnya, jalan belakangnya nanti pada hari akhirat. Ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Kalau tak nak diputar, kemaluan kita tu pergi ke dubur, dibolak-balik, nanti dihancurkan oleh Allah SWT pada hari kiamat besok. Tak nak makan daging yang busuk,
ketika peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi SAW diperlihatkan ada daging yang baik, tapi dia memilih daging yang busuk, bangkai, itu yang dimakan kerana mengumpat saudara Islamnya. Jadi kalau tak nak macam tu, tahan lidah kita daripada mencela sesama makhluk. Itu lebih baik daripada kita berkata sesuatu yang kita tidak tahu hakikatnya. Maka dengan itulah dalam satu hadis, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Lebih baik kita diam. Hazza wa billahi taufiq. Moga-moga Allah SWT menjernihkan hati kita pada malam ini. Allah SWT memberi kebaikan kepada kita. Sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan membaca surah wal asr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.